السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, yang menjadikan kita hamba-hambanya yang telah bersedia untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan beramal dengan ilmu tersebut. Dan kita mengharapkan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk beramal dan kekuatan untuk istiqamah dalam siri amalan kita, kerana pada akhir zaman ianya merupakan satu ujian yang besar untuk mempertahankan Quran dan sunnah, untuk beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan sunnah dianggap bid'ah dan bid'ah dianggap sunnah. Maka minta kepada Allah sabat, ketetapan dan kekuatan, kerana kita ni bukan kuat mana pun, tetapi dengan petunjuk daripada Allah, insya-Allah Allah akan bagikan kekuatan dan istiqamah kita, dan mudah-mudahan kita dimatikan bersama orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi membicarakan dalam surah Al-Fajr, yang mana ianya merupakan di antara surah-surah yang merupakan satu peringatan kepada kita tentang kelebihan-kelebihan hari 10 akhir, 10 awal Zulhijjah, dan diikuti dengan beberapa perkara yang berkaitan dengan haji. Okay. Kemudian diikuti dengan ayat yang kita baca pada pelajaran yang lepas. Allah mengarahkan kita supaya melihat bagaimana umat-umat terdahulu yang kalau nak bandingkan dengan umat sekarang, jauh bezanya dari sudut kekuatan, kepintaran, kehebatan. Ya, sehingga Allah mengatakan pada ayat ini, ya, ayat yang ke-8 berkaitan dengan golongan yang pertama kita bincangkan ataupun kita terangkan dalam surah Al-Fajr, ya, ialah kaum Ad, yang mana Allah katakan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang bermaksud yang belum pernah dibangunkan suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Dengan arti kata lain, kehebatan mereka ini sungguh dahsyat. Dan mereka ini adalah kaum yang di mana munculnya selepas tenggelamnya satu kaum di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dan kita tahu bahawa kaum-kaum yang terdahulu pada generasi yang awal, mereka ini tingginya setinggi Adam alaihi salam, 60 hasta. Dan kekuatan mereka pun kekuatan yang cukup dahsyat. Dan cara mereka berfikir pun begitu dahsyat. Kerana apa? Mereka mendapat maklumat daripada Nabi Adam alaihi salam, ya, bapa kita, tok nenek kita, yang menceritakan keadaan syurga, ya, yang disaksikan dengan mata kepala dia. Adakah sama orang yang menyaksikan dengan mata kepala dengan orang yang hanya mendengar cerita? Tak sama. Ya, orang yang pernah duduk Pakistan menceritakan hal Pakistan dengan orang yang duduk di Malaysia nak cerita hal Pakistan, tak adanya. Ya, orang yang pernah duduk di Britain nak cerita hal Britain, kita yang duduk kat sini tak pernah sampai nak cerita, tak sama. Itu pun berbagai-bagai perkara yang perlu kita fahami dalam bab ini. Satu persoalan yang kita tak pernah tengok, tak tahu, cakap je lah tak tahu. Oleh kerana itu dalam bab-bab iman ini, ianya memerlukan satu sahaja. Dalam bab-bab yang ghaib ini, seperti perkara yang lalu, perkara yang akan datang, ia memerlukan iman, yakni yakin. Ada dalil, berdiri di atas dalil. Itu je kaedah dia, supaya kita terselamat, tidak membicarakan suatu perkara yang bukan dalam bidang ilmu kita. Apatah lagi berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah tauhid, berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ar-Rahmanu ala arsyistawa, misalan. Okay? Jadi, oleh kerana itu dalam bab ini, apabila Allah menceritakan kaum yang terdahulu yang diciptakan oleh Allah dengan kehebatan yang begitu dahsyat, yang membina bangunan-bangunan yang bertiang yang kukuh. Berarti bila tiang yang kukuh itu, bangunan itu adalah satu bangunan yang hebat. Mahligai, dan kita membaca tafsir, begitu dahsyat pembinaannya.
daripada permata-permata emas, zamrud, apa semua itu dibina sebuah maligai, ya. Raja-raja kaum-kaumnya dengan begitu hebat, oleh kerana itu datang satu kebongkakan bagi mereka, ya. Na'udzubillah, kadang-kadang bila seorang itu mendapat tempat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, dia ada ego dia ada perasaan itu merupakan ujian. Itu pasal bila orang yang berada di jawatan yang tinggi lalu dia tawaduk, merupakan satu pujian. Jarang orang yang berjawatan tinggi, pangkat yang tinggi, dia bersifat tawaduk, bahkan bersifat sombong, ya, takabbur. Maka akhirnya itu semua menghancurkan. Okey, pada pelajaran yang lepas kita dah menceritakan kisah kaum Ad. Pada hari ini kita akan menceritakan sedikit sebanyak berkaitan dengan kaum Samud, yang mana di antara kaum yang tidak ada tolok bandingnya. Allah menceritakan ni bukan sekadar cerita kosong, supaya kita berfikir kita ni lemah. Kita manusia umat Muhammad di antara umat yang lemah, tak kuat, ya. Diikuti dengan jahil, diikuti dengan sakit berbagai-bagai. Kena pula COVID-19 pula ni, habis kita semua. Tak kuat mana. Okey. Jadi umat yang terdahulu, cuma saya nak kaitkan sedikit tentang kaum Nabi Hud ini, kaum Ad, apabila mereka itu diazab oleh Allah sebanyak berapa hari? Ya, sab'a layalin wa samaniyata ayyam, 7 malam, 8 hari 7 malam. Ribut itu ataupun puting beliung tu, ya, berpusing di situ sahaja. Kalau ikutkan kaedah 1 hari pun dah cukup. Bukan 1 hari, 1 jam pun cukup. 1 minit pun dah cukup. Mati segala-galanya. Ini 1 hari, 8 hari, 7 malam. Allah nak katakan apa kepada kita? Inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya kemurkaan Allah, amukan Allah itu berat. Jangan kamu pandang remeh. Allah kalau nak hancurkan kaum cukup sikit, tetapi Allah nak bagi tahu kepada kita, ini azab Allah, jangan buat maksiat. Itu maksud dia. Orang yang begitu hebat setinggi 60 hasta, dengan kekuatan dia membina bangunan-bangunan di tanah gersang begitu, di padang pasir yang dikatakan itu, ya, Allah boleh hancur dalam keadaan yang dahsyat. Dan di dalam kitab kitab-kitab tafsir golongan ulama mutaakhirin ni menceritakan, cuma kita ambil lah poin-poin ni, ya. Abu A'la Al-Maududi mengatakan, ya, walaupun kita tidak tidak mengambil dia punya ni, tapi poin tu agak menarik, yang mana orang-orang British dahulu waktu dia nak pergi ke kawasan Yaman ni, pendalaman Yaman, padang pasir Yaman, kalau kita tengok ada Rubuk Khali di situ, sebelum tu mereka tak berani pergi seorang-seorang, mereka masuk kelompok British sahaja, tak. Melainkan mereka terpaksa mengambil orang-orang Badawi di situ. Orang Badui ataupun orang-orang, apa yang nak sebut, orang asli padang pasir, sebagai petunjuk jalan. Kerana apa? Di situ apabila mereka lalu je, orang kata pasir jerelus. Cakap Kedah sikit. Jerlus. Jerelus lah senang. Okey. Pasir jerelus. Orang Perak cakap Kedah jadi juga. Okey. Jadi bila langkah aja masuk tenggelam. Dah tak boleh timbul. Oleh kerana tu orang-orang British, tentera-tentera British begitu takut. Kerana dia tidak mahir kawasan-kawasan itu. Maka dikatakan itulah di antara tempat-tempat yang mungkin di antara tempat kaum Ad yang ditenggelamkan oleh pasir, yang disebutkan dalam surah Al-Ahqaf, gunung pasir. Ya, gunung pasir, tiupan-tiupan tu akhirnya mereka tenggelam, berkubur dalam tu. Ya, okey. Jadi ini di antara satu peringatan kepada kita, kaum yang terdahulu adalah sejarah, telah menjadi sejarah, dan kita mengambil iktibar apa yang berlaku kepada kaum tersebut. Hanya tinggal sejarah, dan mereka telah diazab oleh Allah. Ya, sekarang kita ni yang masih hidup lagi ni, wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui kedudukan kita. Baik, kita masuk ayat yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang ke-9. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah-lembah. Okey. Ini di antara kaum yang Allah ceritakan dalam Al-Quran.
Ingat, letak dalam minda, apabila Allah ceritakan dalam Al-Quran, ambil perhatian yang pertama sekali. Ianya bukan satu cerita dongeng ataupun hanya sekadar cerita untuk memuaskan pemikiran kita, rehat-rehat, buang masa je, tak. Tetapi Allah menceritakan kaum Samud, yang kita pun dengar cerita kaum Samud ala kadar je. Ya, kaum Samud apa kaum Samud itu? Tetapi Allah mengatakan di sini kaum Samud yang telah memotong batu-batu. Tu dia. Kita tak mampu nak potong batu-batu seperti kaum Samud potongkan. Ya, sekadar potong batu ditebukkannya. Dalam ayat ini Ibnu Abbas membahaskan, di antara para tabi'in juga seperti Mujahid ataupun Ibnu Zubair Sa'id ibnu Musayyib menceritakan dalam penafsiran ayat ini bagaimana yang disebutkan kaum ini melubangi batu-batu. Ya, melubangi batu-batu macam mana kita lubangkan dinding-dinding tu. Tetapi yang menjadi isu di sini, bagaimana mereka melubangkan batu-batu, membuat bentuk batu-batu, ya, menghiasi batu-batu, sedangkan teknologi tidak ada lagi pada zaman itu. Zaman sekarang pun kalau bagi kat kita tak mampu nak buat nak tebuk lubang, sudahnya jadi lesung batu je. Itu je yang boleh kita buat. Lain tak boleh. Ini kemahiran kaum Samud yang mana ianya tebuk lubang, tebuk bukit, ya, terus jadikan rumah mereka. Terpasal siapa yang pernah pergi Jordan? Saya pernah pergi Jordan tapi tak pergi pula tempat ni, ya. Tak dan nak pergi. Kita pergi kat mana? Laut Mati. Lepas tu pergi yang dikatakan kubur Ashabul Kahfi. Itu je. Laut Mati tu beria nak mandi. Ui, dah excited dah. Pasal orang cerita kalau terjun tu dia timbul. Oh, kita pun Masya Allah bersiap, ya. Waktu tu bawa jemaah umrah. Tapi itulah jemaah umrah waktu tu tua-tua belaka, ya. Mereka tak berminat nak mandi, kita lah waktu tu muda je nak mandi. Bawa sampai tu, uish, tempat yang mana dikatakan tempat azab ni, orang-orang boleh enjoy. Siap berlagu gedung-gedang Arab pula tu, kan? Tahu sajalah Arab tarian ayam golek dia tu, ya. Dung kita kata macam mana tempat azab. Kita dah belajar bahawa tempat ini bukanlah satu tempat hiburan. Tempat Laut Mati ini adalah kaum yang dihancurkan disebabkan kita tahu kisah Nabi Lut alaihi salam. Maka jangan kita pergi dalam keadaan berseronok. Rasulullah mengarahkan kita bersedih, ya, takut kalau boleh tak nak singgah lama dah. Tapi disebabkan kawan tu bagi tahu, ya, Laut Mati ni memang timbul. Oh, kita pun excited. Bawa kain pula, macam orang kampung pula, ya. Bawa nak pergi mandi ke laut Mati. Oh, pengalaman, nak ambil pengalaman. Sampai kat situ tak jadi nak mandi. Sebab apa? Banyak pula itik Arab, itik Amerika dengan pakainya. Tahulah mereka pakai mandi kan. Dalam hati, kalau aku mandi kan, tiba-tiba ada yang tangkap gambar kan. Tengok Ustaz Fadil dengan siapa dia mandi. Sudah. Kan? Duk fikir tu. Kalau aku mandi kan, aku tengah timbul, datang pula itik-itik ni timbul dekat tepi-tepi aku, orang tangkap gambar. Tak jadilah. Langsung tak jadi nak mandi. Kebunan kata orang. Sampai sekarang kebunan. Disebabkan itik-itik itulah. Banyak sangat pula itik hari itu. Okey? Tapi nak menceritakan bahawa tempat-tempat ini adalah tempat-tempat bersejarah. Sekadar kita sebagai peringatan sahaja. Okey? Di kaum Nabi Saleh ini, yang disebutkan kaum Samud ini, yang mana kaum Samud, dah saya katakan pada pelajaran yang lepas, setiap Nabi bila diutuskan bukan bilangannya sedikit. Ya, Laut Mati itu dah menggambarkan betapa besarnya kawasan tu. Paling kurang, ya, kalau kita ikutkan tengok ayat dalam surah Saffat, yang mana kaum Nabi Yunus sahaja diutuskan berapa ramai? 100,000. Au yazidun kata ayat tu, ataupun lebih. Ya, 100,000 paling kurang. Tu dia. Bayangkan dalam keadaan yang begitu, Allah utuskan kaum kepada kaum Samud ini ialah Nabi Saleh.
Okay? Nabi Saleh alaihi salam. Yang mana Nabi Saleh seperti kaum dia juga pada peringkat awal dari sudut kehidupannya. Dan setiap para nabi mesti diutuskan orang yang terhormat. Dia tak boleh orang yang kata kaki lima apa tak. Dia adalah daripada keturunan yang terhormat ataupun orang yang baik, yang terkenal baiknya sebelum dia menjadi nabi sehingga dia menjadi nabi. Okay? Kemudian apa yang berlaku puncanya ni? Ya, puncanya kita dah katakan. Oleh kerana tu alhamdulillah sahabat-sahabat kita di kalangan ahli sunnah atau golongan yang salafiyun yang menyebarkan dakwah salaf ini amat penting di dalam kehidupan masyarakat zaman sekarang. Kerana kalau tidak munculnya mereka untuk menegur, mencegah kemungkaran, menyuruh amal ma'ruf, maka dunia kita ni akan hancur disebabkan kerosakan akidah ummah. Kerana kehancuran pada umat-umat terdahulu bermula daripada kehancuran akidah. Tidak syak dan tidak ragu. Bila akidah telah rosak, ketauhidan mereka terhadap Allah telah rosak, maka dia akan rosak berderet-deret, ya, segala-galanya. Daripada muamalah rosak, segala-galanya akan rosak. Syariat rosak, manhaj rosak. Bermula daripada akidah. Oleh kerana itu masalah akidah adalah masalah besar yang mesti kita didikkan keluarga kita, anak-anak kita, akidah yang mesti dibawa secara Rasulullah bawa. Tapi sayang, apabila kita melupakan akidah yang sebenar, sedangkan dalam Al-Quran Allah dah berfirman dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman kepadamu Muhammad seperti mana kamu Muhammad dan para sahabat beriman, maka mereka pasti dapat petunjuk. Fa in tawallaw, jika mereka berpaling, fa in tawallaw fa innahum fi syiqaq, mereka dalam keadaan hancur, pecah. Oleh kerana itu akidah kita ini merupakan akidah yang mesti mengikut Rasulullah. Mesti, wajib. Itu yang jadi isu bila orang kata, ya, akidah kami adalah akidah Asy'ariyah. Sekarang masalahnya Asy'ariyah bila muncul? Maturidi. Bila muncul? Itu persoalannya. Muncul, la ilaha illallah. Imam Asy-Syafi'i tidak pernah mengenali sifat 20. Asy'ariyah. Dia tak pernah mengenali. Alhamdulillah waktu saya mula-mula nak mencari, ya, ilmu dengan kes inilah. Ya, puncanya. Puncanya apa? Mereka katakan, ya, siapa tak hafal sifat 20 tak sah solat. Ui. Waktu tu saya mula lepas SPM pergi ke pondok-pondok cari kan. Lepas tu satu lagi kata, siapa yang tak hafal sifat 20, dia tak boleh masuk syurga. Kita hafal dengan bernasyid pun. Ya, Rehan tu nasyid dia dah kira dah lambat lah daripada kita. Hafal, mak kita ajar sifat 20 bernasyid. Kita hafal. Lepas tu diikuti dengan kata, tak sah solat, tak boleh masuk syurga. Tapi otak berfikir, alhamdulillah Allah bagikan petunjuk, kita tak fanatik, tak taksub, tapi kita mencari. Yang paling menyebabkan saya mula buat research itu, tang mana mereka mengatakan Imam Syafi'i pun, ya, akidahnya sifat 20. Tang situ mula. Saya mula research, ya, waktu tu tak boleh sangat bahasa Arab, kita bertanya, kita tengok apa yang boleh buat, kita mencari, bilakah Imam Syafi'i lahir, bilakah Abu Hasan Sy'ari lahir. Di situlah punca, ya, dan akhirnya Allah bagi petunjuk satu persatu sampai saya berdoa, ya Allah bagikan aku tamadun ilmu, aku tak nak taksub pada siapa. Allah buka, alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan Allah maghfirli wa abawayya, ya, mak bapak saya ni dia bagi saya, dia kata pergi belajar Pakistan. Di situlah mulanya. Alhamdulillah, setelah pusing seluruh Malaysia cari pondok, ya, ke utara sampai ke selatan, dan akhirnya lepas tu pergi ke Pakistan. Di situ Allah buka ilmu, alhamdulillah, ya, ilmu mengenal, terutamanya mengenal pencipta kita dengan secara yang betul. Lepas tu bila dah study tengok, ya, Imam Syafi'i mati, ya, Abu Hasan Asy'ari tak lahir lagi. Di situ datang, ya, teliti, rupanya Imam Asy-Syafi'i menganut akidah yang dibawa seperti mana Imam Malik, dan seperti mana, ya, jaringan tabi'in sampai kepada sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, beriman seperti mana
Rasulullah dan para sahabat beriman, maka kita akan dapat petunjuk. Ya, jangan biarkan kejahilan kita dalam bab ini. Ini akidah yang akan menentukan syurga dan neraka. Sayang bagi kita dalam usia tua kita tak kenal pencipta kita, sedangkan kubur dah panggil dah. Adalah mengaibkan, adalah menakutkan. Apabila kita mati, kita tidak mengenali pencipta kita seperti mana yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah ruginya bila kita bertemu dengan Allah, kita tak kenal pencipta kita. Na'udzubillah min zalik. Ya, jadi baik. Oleh kerana itu tanggungjawab bagi sahabat-sahabat kita di kalangan ahli sunnah, ya, yang berjuang mempertahankan akidah yang sahihah ini, teruskan. Kerana kita adalah asas bagi keselamatan sebuah negara, sebuah ummah di Malaysia ini. Kalau tanpa kita menyampaikan risalah yang benar ini, maka akan hancur umat ini dengan sehancur-hancurnya. Walaupun pada hakikat kita nampak mereka hidup seperti orang barat, ya, kononnya ada tamadun, tetapi jiwa mereka telah hancur. Kerosakan, kefasadan di muka bumi itu menandakan mereka mati sebelum mereka mati dengan hakikat yang sebenar. Baik, jadi di sinilah masalah yang berlaku pada umat-umat yang terdahulu adalah berkaitan dengan akidah. Tidak mengenali pencipta dengan sebenar-benarnya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengangkat Allah pada tempat yang sebenarnya. Oleh kerana itu wajib kita mengenali Allah dari sudut rububiyah dia, diikuti dengan uluhiyah dia. Kerana apa? Kalau sekadar kita mengenali sifat rububiyah ini dengan tidak mendalam, dengan tidak memperinci, dengan tidak mengagungkan dengan sebenar-benarnya, maka kita akan terjebak dalam masalah syirik. Oleh kerana itu mengenali rububiyah Tuhan ini, Allah ini dengan sebenar-benarnya wajib. Dia senang je bab rububiyah. Kita menyaksikan umat terdahulu sehingga sekarang, kenapa mereka memerlukan Tuhan? Dan bagaimana mereka menganggap itu Tuhan? Melainkan dalam jiwa mereka mengatakan Tuhan itu bersifat maha kuasa, maha hebat, maha segala-galanya kehebatan itu dimiliki oleh Tuhan. Itu pasal mereka menyembahnya. Punca mereka menyembah Tuhan, ya, mengikut kefahaman mereka, ialah satu kekuatan yang luar biasa. Mereka tak sembah kalau tak kuat, buat apa disembah? Itu kepercayaan mereka. Cuma mereka lari dengan sifat-sifat yang mereka anggap sebagai Tuhan itu di kalangan makhluk. Itu puncanya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, letakkan sifat Tuhan yang sebenar dalam jiwa kita. Itu yang bila kita baca Al-Quran, kita mendengar kalimah Allah lain bila kita meletakkan Allah itu sebagai Tuhan yang sebenar. Tak berani kita. Alhamdulillah orang-orang yang, ya, mempelajari Al-Quran dan Sunnah ni, dia ada sifat dia. Di antaranya bila Al-Quran datang, hadis datang, hadis-hadis yang sahih, ya, apa dia letakkan? Sami'na wa ata'na. Itu dia, kekuatan dia. Tanpa banyak berbicara dalam bab-bab dalil, mereka akan berdiri sami'na wa ata'na. Dan begitu juga dalam bab ketuhanan. Kita banyakkan beriman dan yakin kekuatan Allah bukan sebarangan. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita tak tanam kekuatan Allah itu, kehebatan Allah itu dalam jiwa kita, takkan hidup hati kita. Mati. Kita kena paksa diri kita beriman dengan kedudukan Allah yang maha melihat, Allah yang mencipta, Allah lah segala-galanya. Itu pasal bila kita menyaksikan kalimah Rabb yang Allah letakkan itu, yang ulama' membahaskan, kalimah Rabb, tauhid rububiyah, al-ilah, uluhiyah. Kalimah Rabb itu berkaitan dengan Allah Maha Kuasa, Allah super power, Allah segala-gala kehebatan itu dimiliki oleh Allah. Itu dia kalimah Rabb. Tapi siapa yang nak memahaminya? Kalimah Rabb ini. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita menyaksikan kalimah Rabb ini, itu yang Fir'aun ambil kalimah ini. Ana rabbukumul a'la. Disebabkan dia boleh menguasai Bani Israel. Kaum-kaum, peperangan dia menang. Dikuasai, dipaksa orang. Seolah-olah dia itu Tuhan. Dikatakan. Tapi jahilnya Fir'aun. Dia tak tahu. Dia nak buat anak pun tak boleh kalau dia mengaku dirinya Tuhan. Itu dia. Dia diangkat dirinya.
Bila dia tengok sungai Nil mengalir di bawah istana dia, gambaran yang Nabi Musa mengkhabarkan syurga-syurga, ya, tentang sungai yang mengalir. Dia bangga dengan Nil. Kenapa? Nil adalah diibaratkan sebagai air yang keberkatan. Memang air itu berkat. Air itu dahsyat yang Allah turunkan di antara sungai-sungai dari syurga. Lalu dia bangga. Dikatakan, tidakkah kamu melihat sungai ini mengalir di bawah istanaku? Masya Allah. Ya. Namruz. Siapa yang tak kenal Namruz? Kekuatan yang luar biasa. Luar biasa. Sehingga mengaku dirinya Tuhan. Inilah golongan-golongan yang terdahulu, ya, yang berkuasa sampai dia mengaku dirinya Tuhan. Okey, baik, kaum Samud ini di antara kaum yang peringkat awalnya, ya, ialah bermula bertahun-tahun setelah beribu tahun, maka generasi demi generasi, dan akhirnya generasi ini hilang pendoman. Lalu mereka menyembah selain daripada Allah. Ini di antara disebabkan ada adat yang berterusan ataupun datang kepercayaan-kepercayaan yang tertentu berterusan. Tidak ada siapa yang nak memangkasnya. Tidak ada siapa yang nak memberhentikannya. Maka akhirnya generasi itu mula menyembah selain daripada Allah. Yang banyak kita baca, kalau kita tengok macam zaman Nabi Yusuf AS, mereka menyembah bintang-bintang, bulan-bulan. Itu semua, ya, bentuk sembahan di zaman dahulu. Alah macam orang kita jugalah, orang-orang, maaf kata, macam orang Hindu. Dia tengok pokok kayu tu lain macam je, terus dia bina tempat ibadah kerana di situ baginya ada Tuhan. Itu fahaman mereka. Dahsyat. Akidah yang sesat, berbahaya. Dia mengangkat, ya, golongan-golongan yang tertentu ini, ya, mereka yang orang-orang besar lah banyak yang menjadi masalah ni. Dia mempengaruhi orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang yang daif. Lalu dia memberikan, ya, petunjuk kepada mereka, petunjuk yang sesat supaya menyembah selain daripada Allah. Dia masalah kita ni bila sebut menyembah jangan ingat sembahyang je. Tak. Semua bentuk peribadatan selain daripada Allah mereka lakukan. Maka kewajipan para nabi diutuskan oleh Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Sesungguhnya kami telah mengutuskan pada tiap-tiap umat paling kurang satu rasul. Ani abudullah, supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkan diri daripada syaitan, taghut. Ini tujuan kita hidup. Jadi kita ini diarahkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kita diarahkan mempertahankan Allah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, orang-orang yang memegang Al-Quran dan As-Sunnah ini, dia terpaksa berdiri seperti mana gunung berdiri. Dan dia kena hadapi risiko-risiko kerana mempertahankan Allah dengan cara yang betul. Dahsyat. Tuan-tuan dan perempuan, tahan. Kalau kita zaman dahulu mempertahankan raja daripada dibunuh, tinggi darajatnya. Dan sekarang kita mempertahankan Al-Quran dan As-Sunnah, mempertahankan Allah yang mana mesti disembah seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan senang. Kena berdiri seperti gunung mempertahankannya. Kemuliaan, izzah. Tetapi kalau kita lembek aja lantaklah, siaplah. Jangan. Alhamdulillah sahabat-sahabat kita yang menyampaikan risalah secara terang-terangan, berani. Yalah, zaman sekarang saya rasakan perlu berani. Ya, jangan takutlah, tak ada macam zaman dulu pergi tembak ke, tak ada. Ya, pergi tangkap kita lepuk-lepuk, tak ada. Dia lepuk kita report polis, dia kena lepuk. Ya. Tak jadi masalah, sampai je. Apa depa nak buat? Depa cuit sikit saja, ada saksi boleh bawa kes. Lawan je. Jangan takut. Zaman sekarang itulah pula kesenangannya. Cuma kita lah takut nanti orang kata, orang kata habislah. Ya, kita buat baik pun orang kata. Ya, apa juga kebaikan yang kita buat orang kata. Alhamdulillah. Istiqamah. Penting istiqamah. Teruskan. InsyaAllah. Tetapi jaga dari sudut akhlak. Itu amat penting lah. Kita sebagai ahli sunnah kena jaga akhlak. Bayan kita, ya, kebenaran kita dah ada. Maka akhlak tu kena jaga. Ya, kena pandai dalam bab-bab ini kerana orang melihat akhlak. Kerana Rasulullah, para pendakwah, dia adalah pendakwah yang agung. Akhlak dia dipuji dari permulaan risalah. Sebelum dia menjadi Nabi. Memang terkenal dengan akhlak yang baik. Ya.
Oleh kerana itu, kita kena berjaga-jaga dalam bab ini. Okey, baik. Jadi kaum Samud ini, di antara Allah berikan kehebatan dia, ya, seperti kaum Ad, yang mana mereka ini, kaum Samud ini boleh tebuk gunung ganang, bukit bakau yang batu tu. Ya, kita tak pernah tengok bukit bakau batu. Pernah ke? Mungkinlah kita tengok dekat apa tempat orang macam kat Ipoh tu, ya, dia pecah batu. Itu je lah sikit-sikit. Ini memang, kalau saya dulu di Pakistan, di utara bahagian Pakistan tu ada bukit-bukit mak batu, sebiji batu. Tapi kaum ini boleh tembuk batu-batu itu, dijadikan rumah, siap decoration dia pun. Masya Allah. Tak boleh diterima di akal jika kita di zaman sekarang. Macam mana teknologi yang digunakan? Pahat tung kan. Tapi itulah kelebihan kaum ini. Yang dikatakan Abu Hasan Ali An-Nadawi menceritakan seolah-olah kaum Samud ini, ya, bila dia buat bunga-bunga dari batu, ya, seperti bunga betul. Orang tengok dari jauh, bunga betul kan. Pergi-pergilah bunga batu. Ya. Itu dia kehebatan yang dikatakan dia mengukirkan begitu cantik, dan dia mengukirkan patung-patung di rumah-rumah mereka dari batu, memang gunung tu sendiri. Kalau kita menyaksikan, ya, kita ada internet, kita dapat melihat semua benda tu. Ya, bagaimana kaum-kaum tersebut. Lalu mereka, Nabi Allah Saleh menyampaikan risalah. Dan sudah tentu para nabi menyampaikan risalah tauhid. Tauhid adalah asas bagi segala risalah. Maka, dan tauhid mestilah tauhid yang di bawah bimbingan wahyu, bukan bimbingan akal. Maka disampaikan risalah, maka mula datang penentangan. Tuan-tuan dan perempuan, apatah lagi kita di akhir zaman ini, bila bid'ah bercambah, berselerak, maka bid'ah itu dianggap sunnah. Maka orang sunnah menyampaikan sunnah dianggap bid'ah. Habis. Satu benda yang agak berat, apatah lagi sekarang ini dengan berbagai-bagai teknologi yang kita dapat, sehingga kan orang dah tak nampak sunnah yang asli, melainkan sunnah-sunnah yang dibawa oleh syaitan-syaitan mereka, yang di kalangan ahli bid'ah. Dan mereka pun pandai tackle. Ini di antara kadang-kadang kita katakan masyarakat-masyarakat di kalangan para ustaz sunnah pun kena main peranan juga. Ya, kerana saya pernah dipanggil untuk berceramah satu kampung. Kita duduk bandar lain, kita duduk kampung lain. Ya, apa dia berkata? Ustaz, saya tahu ustaz sunnah. Wah, dia nak kita sampaikan juga. Cuma ustaz, kalau boleh ustaz ceramah mengajar pakai kopiah ya. Kerana masyarakat kampung lain. Masyarakat kampung, ialah saya sebelum faham agama, memang kita tengok kepada kopiah orang itulah. Ya, jubah, serban sebagai satu daya tarikan. Ya, satu daya tarikan. Ya, boleh tak ustaz? Saya kata, saya bukan kopiah, serban saya pakai kan. Alhamdulillah, memang saya pakai. Itu pasal di antara perkara yang menyebabkan saya pakai ni, di antara dakwah saya di bahagian kampung. Saya tahu orang kampung, pasal saya orang kampung dulu. Saya tengok, ya, masyarakat kampung suka perkara-perkara ini ditonjol. Mereka tak tengok apa kita bicara peringkat awal. Ya, mereka tak tengok. Mereka tengok, pakai kopiah, serban, jubah pula tu. Masya Allah. Ustaz, macam malaikat datang. Terus dia ambil kira. Datang kita dengan, peringkat awal lagi yang saya ada satu tempat tu, lagi. Ya, orang tu pakai coat. Pakai necktie. Hui, ini ustaz Yahudi ni. Boy, terus. Kawan tu pakai kopiah hitam, ustaz Yahudi. Dia cakap dengan saya. Entah, ni katakan, "You tengok ustaz." Ini di antara, maksudnya bagi para pendakwah kena ada uslub lah sikit dalam bab-bab yang begini. Kita kena raikan beberapa tempat, ya. Ini semua kemahiran dari sudut dakwah yang perlu kita raikan kepada masyarakat. Okey. Jadi apabila kaum ini mula menafikan, ya, di antaranya akidah masalah tauhid, dan dia menolak risalah Nabi Saleh. Lalu Nabi Saleh teruskan dakwah dia. Para nabi dia tak berputus asa, ya. Kita ni macam saya pun kadang-kadang rasa nak putus asa pun ada. Ya, kena pula ada bertambah tua macam ni.
Masa lagi nak putus asa, sakit-sakit pula. Itu pun tadi nasib baiklah, ada pula kari puff makan, semangat balik. Ya. Jadi, berputus asa, para Nabi tidak kenal berputus asa. Dan mereka akan menyampaikan risalah sampai orang nak dengar ke tak dengar, itu lain cerita. Dia sampaikan juga, yang menyebabkan di kalangan kaum ini, orang-orang atasan mereka menyampah. Ya, menyampah. Bila dah sampai tahap menyampah, tetapi para Nabi, dia tidak boleh tinggalkan kaumnya, ya, melainkan atas perintah Allah. Bila Allah kata keluar, tinggalkan, baru dia kena tinggal. Kalau tak, dia kena duduk. Itu pasal kita baca dalam Al-Quran bagaimana kaum Nabi Nuh satu, lepas tu Nabi Lut berhadapan dengan kaum dia, dah masuk ke rumah. Ya, Allah tak arah lagi dia keluar, maka tak boleh keluar. Ni dia. Selagi tidak diarahkan keluar, maka tidak boleh keluar para Nabi. Tetapi apa yang berlaku pada Nabi Yunus? Dia keluar. Dan akhirnya dimakan, ditelan oleh ikan paus. Kerana dia keluar sebelum diarahkan keluar. Oleh kerana itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan menyaksikan sejarah, sirah para Nabi, itu dia tabiat. Walaupun dia dibunuh, maka dia tetap tidak boleh keluar. Itu pasal dalam kisah, dalam surah Yasin, ya, yang Allah utuskan 1, 2, 3 para Nabi yang akhirnya dibunuh. Ya, mereka tidak pernah keluar daripada kawasan itu. Jadi, oleh kerana itu, apabila orang-orang ini mula kalah berdebat, ya, ini di antara perkara yang menarik, ya. Apabila Nabi ini menyampaikan risalah, mereka datangkan adat-adat tok nenek mereka. Apa mereka katakan? Kami tak pernah tengok tok nenek kami buat begitu. Itu yang berlaku pada masyarakat kita. Ya. Di kampung terutamanya, tapi masya-Allah di kampung, ya, alhamdulillah kadang-kadang kemodenan ini dia menghilangkan adat-adat ni. Alhamdulillah di kampung saya tu, ya, alhamdulillah tak ada. Yalah, pertama, Allah maghfirlahu, tok saya lah, pernah saya ceritakan, saya ni bomoh, tok saya ni bomoh, kan. Berapa banyak adat-adat, perkara-perkara yang khurafat dibawanya. Tapi mudah-mudahan Allah ampunkanlah dia. Saya ikut start umur saya pindah kat situ 10 tahun, sampai 17 tahun saya ikut acara-acara dia. Cuma pada 17 tahun tu, lepas dia balik haji tu, agak mungkin dia bertaubat kat sana, tapi acara dibuat juga. Ya, berapa kali tu dia panggil, sekali tu saya ikut, lalu dia kata waktu duduk tu, ya, selepas kejadian tu saya tak ikut dah. Kita pun ikut, kita bukan ada ilmu pun waktu tu, cuma ikut dapat makan pulut ayam, tu je lah. Itu tujuan ikut pun. Waktu kecil 20 sen dapat. Okay, lepas tu dia kata, Fadil, dia agak tahu mak saya tak suka benda-benda macam ni, dan saya pun dah besar. Dia kata terus terang agak, Fadil, apa acara yang pernah dibuat, yang saya saksikan, kalau sial tu, apa ni, kucing, ular masuk, biawak masuk, burung hantu masuk, ini benda-benda yang dianggap sial, maka kena buat kenduri. Orang kata doa selamat, ya, tolak bala. Apa dia? Telur 3 biji, merah, putih, kuning. Pulut 3 warna, merah, putih, kuning. Lepas tu macam apa, jagung beretih orang panggil. Orang Perak dia gunakan padi tu, ya, meletup-letup macam tu lah, kon jagung tu, ya. Lepas tu air, daun, kain hitam. Kain hitam banyak saya dapat, ya. Rupanya acara-acara ni dia rambahnya, dia kemiankan, lepas tu dia rembas ke apa, orang Perak panggil rembas. Okey, itulah acara dia. Lepas tu kalau seorang tu gigi tu terkeluar sikit misalan, ya, itu tanda sial tu. Maka dia ambil rantai emas setinggi budak tu, dia letaklah di jampinya, ya, lepas tu dimandikannya. Sial. Dan saya menyaksikan puja Sungai Perak. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dikatakan ada hantu air. Aduh, itulah penyakit dia. Ya. Penyakit sangat-sangat bak hantu ni. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan ajar anak-anak kita, keluarga kita percaya kepada hantu yang tak pernah wujud. Syirik akbar. Na'udzubillah. Jangan izinkan mereka melihat cerita-cerita yang seram tu. Ya, dikatakan seram.
Jangan bagi, kerana dia mendidik hati kita percaya kepada benda khurafat ini yang boleh menjembakkan syirik. Na'udzubillah. Jadi saya ikut acara tu. Bayangkan, tiba-tiba pada hari itu, hari terakhir saya ikut dia. Dia kata, Fadil, dia tu sebenarnya dia orang respect dia pasal dia bomoh. Dia imam. Tu dia. Itu yang jadi orang respect tu. Dia bomoh imam, apa lagi? Amil. 3 rangkap tu. Ya. Amil ni yang kutip zakat fitrah tu. Okey. Itu yang jadi dia agak ni. Lepas tu dia kata, Fadil, ya. Sebenarnya apa yang Tok buat, tu kalimah yang saya kopikan, ya. Apa yang Tok buat selama ni, ya, tak ada apa-apa. Terkejut saya. Saya terkejut. Sebab apa? Kita ikut dengan acara-acara yang dibuat tu, ya. Acara yang begitu dahsyatlah, ya. Puja tu, rembah apa orang kata macam tu, halau apa segala-galanya. Saya pernah tengok tulisan dia pada kemian. Kalau pun kata letak kemian tu di atas bara api tu, dia meletup kuat. Itu hantu raya. Kalau slow sikit, hantu pari. Kalau slow lagi, itu yang tak ingat. Ya, rasanya hantu Pontianak Sundal Malam kot. Tapi waktu tu tak ada. Ya. Ke hantu Maklimah balik kampung. Wallahualam. Tapi tak ada. 3 tu. Lepas tu bila dia kata sebenarnya apa yang Tok buat ni tak ada apa-apa, saya tanya, habis kenapa Tok buat? Kalau dah tak ada apa-apa, buat apa buat? Apa dia jawab? Dah orang kampung suruh, aku buat lah. Tuan-tuan dan perempuan, orang yang suruh, orang yang kata. Ya, oleh kerana itu berhati-hati dalam bab ini, jangan layan orang kata. Kalau masalah akidah, berdiri tegas. Tak boleh nak lantak lah orang dah kata, kita buat je. No. Itu bukan cara kita. Saya lepas tu, terus saya dah tak ikut. Ya, tak ada minat lah pulut apakah, saya tak minat dah. Pasal kita dah tahu, kita dah besar. Ya. Alhamdulillah lepas tu, itu yang saya mudah-mudahan Allah ampunkanlah dia. Ya, disebabkan saya lihat dia tidak percaya kepada benda-benda ni. Cuma dia ikut orang kata aja. Okey, ala kulli hal. Nak menceritakan adat-adat keturunan generasi mendatang tu. Itu pasal kita menyaksikan masih lagi ada adat yang ada pada masyarakat kita yang belum habis dibuang. Silat-silat kita pun ada lagi. Itu yang kita takut. Misalan, ya, gatal tangan ni. Kan? Itu nak duit tu. Na'udzubillah. Itu tasya'um bentuk yang salah. Apa kaitan gatal sedangkan dia baru je makan belacan tadi, cuci tak elok, gatal lah. Tergenyit-genyit mata, tergenyit-genyit mata. Ya, Abu Muaz, tergenyit-genyit mata. Ya, genyit pada siapa? Ya, itu tanda apa, wallahu alam. Rama-rama masuk, tanda jodoh entah. Orang nak datang. Ya, itu semua bentuk khurafat-khurafat yang ada pada masyarakat kita yang tak secara langsung kita pun mengiyakan. Na'udzubillah. Ini di antara pengalamannya. Waktu kenduri abang saya kahwin tu, hujan lebat. Tu dia, lebat selebat-lebatnya. Ya, ada 2 orang tu bersembang di balai raya tu, dia kata apa? Ini, dia sebut nama abang saya ni, ini mesti makan dalam periuk dulu tu. Kan kita punya pepatah-pepatih apa semua tu, ya, jangan makan dalam periuk, nanti kahwin hari hujan. Tu dia syirik, Syekh. Clear syirik tu. Jangan menyanyi di dapur, nanti kahwin orang tua. Nasib baik saya kata itu, anak dara tu kata, okey lah tu. Amboi. Tak boleh, tak ada kaitan. Ya. Jangan makan tengkuk ayam. Pasal apa? Nanti bersanding tangkap lengtok. Apa kau panggil kan? Teleng. Lentok. Teleng. Okey. Okey, ini di antara khurafat-khurafat. Itu belum lagi di antaranya ambil duri bunga mawar letak kat tingkap supaya syaitan tak masuk, letak durian Belanda, ya, depan pintu, syaitan tak masuk. Awak tak letak durian betul-betul tu. Ya, pokok durian betul-betul tu. Ini semua datang daripada tok nenek khurafat-khurafat. Jangan lalu bawah ampaian, nanti hilang power. Itu dia di antara perkara-perkara
Ya, na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati dengan adat-adat kita yang bercanggah dengan syariat yang boleh menyebabkan kita dia syirik. Berhati-hati. Ha? Letak ikan? Ada ikan apakah? Arwana. Pasal apa ya? Katanya ikan puyuh. Nampak tak tuan-tuan dan perempuan bagaimana benda-benda syirik ini datang? Aduh, sakit kita ya. Sakit. Memang sakit. Okey. Tok Bomo datang. Ya, dia kata rumah kena pagar. Dia ambil biasanya lada hitam, garam. Lepas tu dia baca Quran, baca alagapas apa semua. Lepas tu dia pergi tabur, kan? Lepas tu dia kata, ya, rumah macam ni kena pagar. Ya. Itu pasal bila seorang tu datang, dia call saya, Ustaz, nak minta tolong, kenapa? Kata, nak minta buat pagar rumah. Kita dah faham dah. Ya, nak buat pagar rumah. Alhamdulillah, kata macam Abu Muaz lah saya jawab. Ya, maaf encik, kenapa? Saya bukan bukan tukang besi nak buat pagar rumah, kata. Saya bukan kontraktor. Ustaz, dia angkat suara. Tapi nak menceritakan kefahaman dia begitu. Sedangkan clear, Bomo kata kita pagar rumah dengan lada hitam, garam, apa lagi yang dia nak tu. Dengan Rasulullah kata, apa dia? Rumah yang dibacakan Al-Quran dan dibacakan surah Al-Baqarah, syaitan takkan masuk ke rumah tersebut. Kita nak challenge macam mana tu? Adakah Bomo lebih besar ataupun Rasulullah? Di manakah kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Sehingga kita meninggalkan Rasulullah, kita ambil Bomo. Na'udzubillah. Kufur. Kalimah kufur yang keluar daripada mulut manusia ni. Ya, kalimah kufur bukan kafir, ya, kufur. Yang kita mempercayai, mengiktikad bahawa Bomo itu pasal Bomo ni jahat-jahat. Kita terus terang kata Bomo jahat-jahat walaupun atas nama Islam. Bayangkan seorang hamba Allah tu datang, ya. Maaf ya, ini di antara cerita yang realiti. Dia tahu waktu dulu saya merawat juga, tapi sekarang dah tak berapa sangat. Ya, tak minat, susah sangat ya. Dia macam kaedah dia ada kencing manis. Ya, dia pergi berubat, tapi dia makan gula. Agak-agak menjadi tak? Kamu ada kencing manis, berubat tapi makan gula. Tak menjadilah. Begitulah kaedahnya. Dan kita melihat dari sudut fatwa ulama pun mengatakan orang yang diuji dengan rasukan ini sebenarnya dia adalah orang yang dhaif, orang yang teruji, maka doa mereka ini mustajab. Maka berdoa, mereka ni yang kena berdoa pada Allah dan berusaha. Agak menarik ya, saya terdengar fatwa tu, masya-Allah, saya kata di antara fatwa yang cukup cantik, yang mana orang yang kena uji dengan penyakit inilah yang kena berdoa, dan dia berusaha berdoa. Jangan harap kepada yang lain-lain tu, belum pastinya betul. Kan pernah tak kita dengar kisah orang yang doa perawat Islam atas nama Islam, dia scan, ada 20 ekor jin kat awak. Ada tak? Pernah dengar? Keluar TV pun. Ya, waktu tu tengah rancak dia tu. Saya datang, seorang budak perempuan, ya. Dia pergi. Dia datang ke tempat saya tu, sekolah saya tu. Dia tanya, Ustaz nak minta pandangan. Apa dia? Saya pergikah merawat kat tempat tu, Eri Gombak tu, dengan seorang ni, masyhur, saya kata tahu. Okey. Dia scan saya. Dia kata, awak ada 30 ekor jin. Itu dah bercanggah Al-Quran. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, kita tak nampak dia, dia nampak kita. Dari tempat yang mana kita takkan nampak dia. Tiba-tiba, siap boleh kira 30 ekor. Apa dia kata? Awak ada jin 30 ekor. Itu pasal awak dengan suami awak tak ngam. Suami awak ada 60 ekor. Oh, lagi banyak. Suruh suami awak datang. Itu puncanya. Dia datang jumpa saya.
Dia kata dia minta suami saya datang. Macam mana saya nak bagi tahu suami saya sedangkan dia dengan saya pun selalu bergaduh, tengkar. Okey. Saya tanya, kamu percaya? Entahlah Ustaz, rasa macam tak percaya. Saya kata, jangan percaya. Kalau awak percaya nanti kita teranglah masalah syirik apa semua bertentangan dengan Al-Quran apa semua. Alhamdulillah, lepas tu kita bagi zikir pagi petang. Saya kata awak jangan percaya. Awak tunggu. Ya. Awak tunggu, percayalah cakap saya. Tak ada jin, tak ada apa. Awak tunggu je, awak baca zikir pagi dan petang. Kalau apa berlaku pada awak, bagi tahu saya. Ya. Alhamdulillah. Dia beramal. Okey. Ini pasal nak tahu jin 30 ekor dengan 60 ekor ni. Cukup 2 minggu. Ustaz, dia call. Apa dia? Ustaz. Ya. Apa dia? Dah jumpa. Kita pun terkejut juga kan. Kita kata mana boleh jumpa macam tu. Dah jumpa apa? Saya dah tahu. Apa dia? Pasal suami dia semedang marah dia apa yang tak kena. Kenapa? Rupanya saya terbuka email dia. Dulu waktu tu email lah. Rupanya dia ada perempuan lain Ustaz. Terus saya kata, itulah jin dia. Bukan 30 ekor kat awak, 60 ekor kat isteri. Kat suami. Tak. Itulah jin dia yang ganggu keluarga awak. Jin itulah yang menyebabkan suami awak tu marah awak. Dia cuba nak menutupkan perkara-perkara tersebut. Terima kasih Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Selesai. Ya, masalah jin tu dah selesai. Itulah bomoh. Kalau nak kenal bomoh, penipu. Kalau dia kata nampak je, dah janganlah datang. Sudahlah tu, penipu dah. Ya. Lepas tu adalah perkara-perkara yang kita kalau ikut rawatan Islam, ya, kita memang kena sebaik-baiknya orang yang sakit tu rawat sendiri. Itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Baik, cuma nak menceritakan bagaimana syirik itu berlaku dengan berbagai-bagai bentuk. Nauzubillah min zalik. Ya, start daripada dalam rumah sampai keluar rumah, start daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, tangkal khurafatnya berbagai-bagai, dan inilah yang berlaku pada kaum-kaum yang terdahulu yang mana kita berhadapan dengan masalah yang sama. Maka tugas ahli sunnah yang mempunyai akidah yang bersih, maka kena bersihkan mereka daripada perkara-perkara itu. Itu belum lagi i'tiqad. Ya, masyarakat kita berhadapan dengan sifat-sifat Allah, mereka memutarbelitkan i'tiqad yang dibawa oleh Rasulullah clear. Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ya, tetapi dipusing-pusing. Berbahaya tuan-tuan dan puan-puan. Berbahaya. Tapi kita nak menyampaikan kepada masyarakat yang tidak memahami itu agak makan masa. Kerana mereka telah mengganggu dalam siri dakwah ini. Maka bersabar. Ya, bersabar. Tapi saya katakan jangan takut. Kita di Malaysia okey. Ya, orang nak katuk kita pun tak boleh. Cakap aja, marah maki itu lantak dia lah. Ya, tapi kita boleh menyampaikan risalah tersebut. Baik. Jadi mereka akhirnya apabila mereka dah tidak mampu untuk berhadapan dengan orang-orang sunnah, kita kena faham. Ya, ini di antara perkara yang penting. Orang-orang sunnah bila dia menyampaikan dakwah dengan ilmu yang tepat, pasti akan menang. Pasti. Wallahu alam, pasti. Kerana apa? Agama yang sebenar kita sampaikan. Ya. Maka di situ orang-orang yang tidak membawa risalah yang benar ini akan mula memainkan satu perkara yang lebih besar. Apabila hujah mereka kalah, maka mereka akan datangkan kekuatan untuk menghancurkan. Tu. Seperti Imam Ahmad, kita tahu bagaimana dia dapat menumbangkan fahaman Mu'tazilah. Bila dah hujah mereka tak ada, lalu mereka tangkap Imam Ahmad dan diseksanya. Imam-imam yang besar. Kita menyaksikan begitu. Ya. Jadi golongan-golongan ini yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah menceritakan di antaranya ayat surah Hud. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Surah Hud, surah yang ke-11 ayat 62-68. Kita ambil ringkas ya. Qalu ya Salihu قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك
shakkin mimma tad'una ilaihi murib. Mereka, yakni kaum Samud, berkata, wahai Saleh, sesungguhnya engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang kami harapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa yang engkau serukan kepada kami. Okey, jadi ini di antara perkara yang mana mereka agak mengingkari, ya, mengingkari Nabi Saleh, lalu mereka terus terang katakan mereka menentang Nabi Saleh secara nyata kali ini. Okey. Kemudian apabila Allah menceritakan bahawa mereka minta agar Nabi Saleh tunjukkan bukti, ya, Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat ke-73. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Dan kepada kaum Samud kami utuskan saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Inilah seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakitinya. Nanti akibatnya kamu akan mendapat siksaan yang pedih. Okey, ini di antara ayat yang mana apabila mereka dah terputus, ya, berputus asa dengan larangan mereka terhadap Nabi Saleh alaihissalam, maka mereka kata, wahai Saleh, kalau mengikut ayat yang lainnya, mereka kata, buktikan kamu adalah utusan dari langit, dari Allah. Buktikan. Nak bukti. Oleh kerana itu kita pun kena ada bukti juga. Ya, jangan bercakap kosong. Alhamdulillah, bila orang cabar, misalnya Dr. Ruzaimi kan, sijil dia apa? Dia keluarnya sijil, ambil. Ya, tenganga semua. Ya, mumtaz, the best. Itu macam itu, masya-Allah. Ya, bukti supaya orang yang bercakap tu keluar sijil, tak keluar. Sampai sudah tak keluar. Ya, disebabkan memang tak sudah sijilnya. Ini belum lagi yang sibuk daripada Yaman tu. Ya, Allah yahdihi. Ya, arihna minhu. Okey. Di mana mereka minta Nabi Saleh bukti. Satu bukti yang mana mereka kata mereka ni hebat, boleh membuat rumah daripada batu-batu. Sekarang Saleh keluarkan unta dari batu. Aduh, ini di antara satu benda yang tak logik di akal. Tapi mereka minta bukti. Ya, dari sudut hukum manusia tak logik di akal, hukum Allah kun fayakun. Hukum Allah lain. Dan para Nabi mesti mendapat bantuan daripada Allah. Lalu Nabi Saleh sebelum mulakan, dia akan berkata, ya, apakah kamu nak beriman apabila kamu melihat bukti tersebut? Dan mereka akan mengatakan mereka nak beriman. Seperti mana Fir'aun mengatakan kepada Musa, kalau boleh tunjukkan bukti. Bila tunjuk, tak nak juga beriman. Tetapi bukti yang mereka minta itu bukan sebarangan, kerana mereka yang menetapkan bukti itu. Pertama, kami nakkan unta. Ini satu benda yang kita, kalau kita tenggelam pada zaman tu, baru kita tahu bagaimana kedudukan. Kenapa mereka minta unta? Ya, mereka minta unta. Adakah binatang ini agak sukar? Binatang ini kedudukannya tinggi sampai mereka minta begitu. Ya, agak menarik. Tapi kita tak nak buat bahagian itu. Cuma kita katakan bahawa berikan kami seekor unta betina, ya, dikeluarkan dari batu. Nak menunjukkan batu ni peranannya begitu besar, menunjukkan kehebatan mereka pada ketika itu. Subhanallah.
Macam kita kalau nilai di zaman mereka tak ada nilai, tak boleh buat apa daripada batu. Ya, alhamdulillah paling kurang lesung batu lah kita tunjuk. Ini kehebatan aku, lesung batu. Ya. Mereka tak. Habis rumah tu macam batu. Okey, tak apa. Lalu Nabi Saleh minta perjanjian dan akhirnya mereka kata okey beriman. Lalu Nabi Saleh meminta doa kepada Allah. Lalu bila minta, seorang Nabi meminta untuk menjadikan bukti kerana dia tak mampu melainkan izin Allah. Ingat, para Nabi tak mampu melakukan sesuatu melainkan izin Allah. Ambil tu kaedah bahawa Nabi seperti manusia biasa. Dia tidak mampu. Tetapi diwahyukan. Maka diwahyukan Allah berikan kelebihan tertentu. Ya. Kenapa? Sampai setengah golongan menganggap Nabi itu seperti Tuhan. Nauzubillah. Ya, golongan Beralwi di Pakistan, di tanah Hindi menganggap Nabi seperti Tuhan. Itu pasal kena berhati-hati ya. Asmaul Husna tu 99 nama, tiba-tiba kita jumpa, ni nama-nama Nabi 99. Kita pun beli. Itu ada unsur Beralwi yang menyamakan Nabi dengan Allah. Itu bahaya. Ya. Kita tak tahu main beli. Lepas tu mula letak capal sini. Lepas tu apa? Pakai serban hijau. Berbahaya tu. Itu grup-grup penyembah kubur di Pakistan sana. Okey, baik. Jadi apabila kaum ini mula meminta kepada Nabi Saleh keluarkan, maka dengan izin Allah, bila Allah nakkan sesuatu, idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun, maka terjadi. Dari batu itu terjadi unta yang bersifat yang mereka nak, bukan unta biasa. Unta betina yang bersifat yang mereka nak dengan besarnya. Itu puncanya yang menjadikan mereka pening kepala. Unta tu bersifat yang mereka nak dan besar. Kerana apa? Kesan daripada unta yang besar dan bersifat yang mereka nak, binatang-binatang ternakan mereka semua jadi kurus. Takut. Binatang semua takut tengok. Cabut lari, tak boleh nak minum sama. Ya, tak boleh nak minum sama. Kerana apa? Menarik benda ni yang melalui pengalaman saya di kampung tu. Waktu tu tidak ada kambing di kampung tu melainkan kambing kampung. Orang dulu tahun 80-an, kambing kampung, kambing yang bau hamih itulah. Ya. Sekarang dengan kambing bornya, apa ke biri-birinya apa semua tak hamih dah. Ya. Maka kambing ni berkeliaran kat kampung saya dulu. Orang baru beli waktu tu terkenal dengan kambing biri-biri, kan? Dia bawa lah seekor ke kampung. Tahu tak apa kambing kampung tengok? Tak pernah tengok kambing biri-biri. Jadi macam kambing tu jakun, kata orang. Tengok, terkejut. Dia terkejut. Memang terkejut. Kambing yang biri-biri ni main lalu je, dia lari. Macam tengok apa tak tahu, lari rentas jalan raya. Waktu tu motor pun melanggar kan. Itu yang menyebabkan saya ingat sangat-sangat. Ya, pasal depan mata saya. Dah kena langgar tu dan bangun lari lagi. Tapi orang yang kena langgar tu habis muka berdarah apa semua. Nak menceritakan kambing pula. Unta Nabi Saleh ini bukan sebarang unta. Yang mana semua binatang-binatang ternakan takut pada unta ni. Sehingga kan minuman unta binatang-binatang ternakan ni, unta tu sekali sedut je, habis dah. Yang menyebabkan binatang-binatang mereka bermasalah, dan insya-Allah kita sambung pada pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Apa yang penting dalam bab ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan, risalah dakwah kena diteruskan. Ya, para pendukung akidah tauhid yang sebenar-benarnya, manhaj sunnah kena berdiri tegak dan tidak mudah berundur begitu saja. Ya, jangan mengalah. Kita adalah penyeru pada Al-Quran dan As-Sunnah yang terbaik, insya-Allah. Kenapa? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan berterusan di kalangan umat ini yang akan menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khazalahum. Tidak ada siapa yang boleh memudaratkannya hatta ya'tiyal amrullah, sampai datang keputusan Allah, iaitu menang ataupun mati syahid. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk supaya sentiasa istiqamah dengan tauhid akidah yang betul ini. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha